وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam talian ini untuk kita sambung kuliah juzuk amma kita, tafsir juzuk amma, yang kita ambil manfaat daripada buah fikiran, idea-idea yang menarik daripada salah seorang sarjana besar di Nusantara ini, iaitulah Buya Hamka. InsyaAllah hari ini kita nak masuk kepada surah Al-Infitar. Surah Infitar iaitu surah yang berada selepas daripada surah At-Takwir. Keterangan. Siapa yang ada tafsir boleh buka tafsir ya. Muka surat 117. Surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar yakni pecah belah. Terdiri atas 19 ayat. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah An-Nazi'at. Al-Infitar yang dijadikan nama untuk surah ini adalah kata asal daripada infatarat, yakni terbelah, yang terdapat pada ayat yang pertama. Oleh kerana ayat ni, ayat pertama dia ada perkataan infatarat, maka surah ini diambil daripada perkataan infatarat. Kata nama bagi infatarat iaitu Al-Infitar, surah terpecah belah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok surah Al-Infitar. Sebelum saya nak mula tu tuan-tuan, seperti mana kata Buya Hamka, surah Al-Infitar ini surah Makkiyah. Bagi siapa-siapa yang terlupa, tak apa, kita ingatkan balik. Iaitu surah Makkiyah, surah yang diturunkan setelah daripada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buka ikon. Okey. Surah yang diturunkan selepas daripada kenabian tetapi sebelum daripada peristiwa hijrah. Maksudnya surah Makkiyah ini dia turun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Jadi bila surah ni turun sebelum Madinah, sebelum kita kata Al-Ahdul Madani, sebelum daripada era Madinah, maka fokusnya lebih kepada bercerita tentang akidah. Fokusnya lebih kepada bercerita tentang kiamat. Fokusnya bercerita lebih tentang akhlak, lebih tentang hakikat insan hidup di dunia ini. Yang mana kalau kita tengok surah-surah Madani, dia fokus juga kepada akidah, fokus juga kepada hari kiamat, fokus juga kepada akhlak, tetapi dia ada satu lagi iaitu hukum hakam ataupun pelaksanaan undang-undang. Surah-surah Makkiyah lebih fokus kepada akidah, hari kiamat, akhlak, ya, begitu juga dengan sikap manusia terhadap kepercayaan mereka kepada wahyu. Baik. Bila dia ada surah Makkiyah yang saya sebut tadi, ia memberi fokus kepada akidah, yang mana akidah itu termasuklah beriman kepada hari kiamat, maka ayat ni juga ataupun surah yang pertama, ayat-ayat yang pertama daripada surah Infitar ini
juga bercerita tentang hari kiamat. Kenapa? Kerana seolah-olah Allah Azza wa Jal nak menekankan kepada manusia, terutamanya orang-orang Mekah pada ketika itu, yang majoriti orang-orang yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak beriman dengan kewujudan hari kiamat. Bahkan sebahagian daripada mereka siap bawa tulang lagi. Ya, siap bawa tulang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi Muhammad jawab, kalau tulang belulang ini telah reput, kalau tulang belulang ini telah menjadi debu, kan? Siapakah yang mampu untuk menghidupkan semula? Ya, siapa yang mampu untuk kumpulkan balik, untuk himpunkan semula tulang belulang ini setelah ia menjadi debu? Mereka sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mereka mengambil manfaat daripada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, mereka bertanya itu adalah kita panggil soalan uluk-uluk. Ya, soalan uluk-uluk. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Yasin. Allah Taala kata wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, ada satu orang daripada kalangan mereka memberikan kita kononnya memberikan contoh kepada kami, sedangkan dia lupa tentang kejadian dia sendiri. Dan dia mengatakan may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapakah yang mampu untuk kita panggil apa, menghidupkan semula 'idham, menghidupkan semula tulang belulang, wa hiya ramim, dalam keadaan dia telah menjadi debu, dalam keadaan ia telah hancur. Qala, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah ini, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qul, wahai Muhammad, katakan, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang boleh menghidupkan tulang itu ialah Tuhan yang menghidupkannya kali yang pertama. Yang hidupkan dia walaupun tidak ada debu, yang hidupkan dia walaupun tidak ada tulang, yang boleh hidupkan dia hanya semata-mata daripada benih yang tidak dilihat dengan mata dia sendiri, iaitulah sperma lelaki, suami, dan juga benih daripada perempuan ataupun benih daripada isteri. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, mereka ini lupa tentang kejadian diri mereka. Mereka wujud daripada tak ada, tiba-tiba bawa tulang, seolah-olah nak mempertikaikan kekuasaan Tuhan, seolah-olah macam Tuhan tak berkuasa, Tuhan tak mampu nak hidupkan semula tulang-tulang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, oleh kerana kebanyakan orang-orang Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tidak beriman dengan hari kiamat, maka Allah Ta'ala memulakan surah ini juga menceritakan tentang ketakutan, kegerunan yang bakal berlaku pada hari kiamat. Bagi mereka yang nak mendengar, bagi mereka yang nak mengambil faedah, akan berasa takut. Nak beritahunya apa? Dalam jiwa orang mukmin ni tidak boleh dikosongkan daripada perasaan takut. Kerana apabila ada perasaan takut, maka muncullah kehendak untuk belajar, maka muncullah kehendak untuk beramal, maka muncullah kehendak untuk melakukan kebaikan. Mana-mana negara pun, bukan kata undang-undang Islam aja, mana-mana negara pun dia ada undang-undang jenayah dia. Kan, adakah bermakna bila ada undang-undang jenayah seolah-olah macam rakyat nak hukum rakyat dia? Tidak. Rakyat bukan nak dihukum oleh kerajaan sangat pun. Kerajaan bukan suka menghukum rakyat. Tetapi mana-mana negara tidak akan mendapat rakyat yang baik, yang patuh, yang mampu untuk menjaga keharmonian secara berterusan, melainkan apabila adanya unsur amaran, unsur ancaman pada mereka yang melakukan kesalahan, bagi mereka yang melakukan jenayah, bagi mereka yang melakukan penderhakaan. Maka sebab itu dalam negara dunia ni semua ada undang-undang. Kedaulatan undang-undang ni ada pada semua. Kan? Oleh Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Allah Taala tahu hakikat manusia. Allah Taala tahu tabiat manusia. Allah Taala tahu fitrah manusia. Apabila muncul ketakutan,
Muncul kegerunan, maka akan muncullah perasaan untuk menjadi baik, untuk beramal baik, untuk mengelakkan diri daripada terkena hukuman. Allah Azza wa Jalla memberitahu apa yang akan berlaku di hadapan kamu kalau kamu tidak melakukan kebaikan, kalau kamu tidak memikirkan tentang untung nasib kamu di hari akan datang nanti. Allah Ta'ala kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila langit telah terbelah. Bayangkan langit yang kita duk tengok hari ni, langit yang tidak bertiang, langit yang kita tengok luas, langit yang kita tengok tinggi, langit yang kita tengok kukuh, dihiasi dengan bintang-bintang. Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti, langit ni akan terbelah. Langit ni akan terbelah, langit ni akan pecah. Ya, kata Buya Hamka, ertinya peredaran cakrawala tidak lagi teratur dengan saksama sebagaimana biasa. Bila langit terbelah, Allah Ta'ala sebut lagi, wa izal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang jatuh gugur. Saling guguran, saling berguguran, berselerak jatuh. Ya? Tidak lagi terikat dengan daya graviti antara satu sama lain, kata Buya Hamka. Bila bumi telah, bila orang kata apa, bumi makin hancur, langit sudah terbelah, bintang-bintang berguguran. Ini merupakan saat yang paling menakutkan. Usah kata bintang gugur, hari ni kita dengar asteroid nak lalu kawasan kita pun kita pening kepala dah, takut-takut terkena kan. Ini bintang-bintang gugur. Matahari pula seperti mana yang kita tengok dalam surah Takwir, ya, matahari pun ada masanya nanti Allah Ta'ala akan jadikan dia bergulung-gulungan, menjadi kecut dan sebagainya. Ini merupakan satu hari yang perlu kita gerun, satu hari yang perlu kita takut. Kerana apa? Kerana hari ini kehancurannya begitu besar. Kan? Bencana alam ni menakutkan manusia. Walaupun kita duduk jauh daripada tempat itu, mendengar tentang bencana alam sudah menjadikan kita ketakutan. Kita dengar cerita pasal tsunami dulu, menjadi takut. Saya masa tsunami berlaku, saya duduk di Jordan. Kan tsunami tahun 2004 tak silap saya kan. Masa tu tiba-tiba dengar cerita banyak apa ni orang kata apa, ombak besar melanda Semenanjung. Ramai yang mati, kita dah mula takut dah masa tu, tak tahu apa yang berlaku kan. Padahal itu jauh kat, saya duduk di Jordan, jauh daripada Malaysia, tapi ketakutan itu still ada. Kerana kita adalah insan. Apatah lagi kalau yang berlaku itu kehancuran bukan hanya di satu tempat, tetapi kehancuran itu di seluruh dunia. Nak lari mana? Hari ni kalau bencana alam di sini, kita boleh ambil mungkin kereta pergi jalan tempat lain. Pergi lari ke tempat lain, ambil flight pergi tempat lain. Kan? Tahu nak PKPD contohnya di satu kawasan, kita dah siap-siap keluar pergi tempat lain. Nak lari daripada dikurung, diperketatkan, contoh sebahagian daripada kita lah, walaupun salah lah benda tu. Tapi nak kata yang manusia ni bila ada berlakunya apa-apa bencana, kalau ada tempat dia nak lari, dia akan lari. Kalau ada tempat dia nak berlindung, dia akan berlindung. Tapi hari kiamat kita nak berlindung di mana? Hari kehancuran alam, langit terbelah, bintang-bintang gugur, kita nak lari mana? Semua kawasan berlaku kehancuran. Semua kawasan berlaku goncangan yang sangat kuat. Maka sebab itu dalam kuliah yang sebelum ini saya telah pun menceritakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan yang akan berlaku pada hari kiamat nanti adalah satu benda yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari goncangan tu berlaku, kamu akan lihat orang yang menyusukan anak, perempuan yang menyusukan anak akan lupa tentang anak dia. Wa tada'u kulla dhati hamlin hamlaha. Setiap yang mengandung akan keguguran, terus terberanak terus. Kan? Wa taranna sasukara. Kamu melihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara. Tetapi mereka bukan mabuk sebab mereka minum arak ataupun sebagainya. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi disebabkan oleh kerana azab Allah yang sangat pedih. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ini akan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Wa idzal biharu fujirat.
Dan apabila lautan itu meluap-luap, apabila lautan itu berlaku seolah-olah macam dia meletup, ya, menggelegak, mendidih kerana goncangan yang ada pada permukaan bumi itu telah menjadikan mungkin gunung berapi di bawah laut pun mengeluarkan lava. Gunung berapi yang berada di bawah laut itu pun akan mengeluarkan isi kandungannya. Maka laut pun akan menjadi menggelegak. Ya, laut pun akan menjadi panas, menjadi menakutkan bagi orang-orang yang hidup pada masa itu. Kemudian wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Apabila kubur-kubur telah dibongkar, yang mati akan dibangkitkan semula. Nak pergi mana ni? Nak pergi bertemu dengan Tuhan. Nak pergi mana ni? Nak pergi timbang amalan ke padang mahsyar yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Nak pergi bertemu dengan Tuhan. Sama ada kamu beriman ataupun tidak dengan hari kiamat. Sama ada kamu telah menyediakan ataupun tidak amal saleh kamu waktu dalam dunia dulu. Setiap daripada insan tidak terkecuali, semuanya akan pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Kerana manusia yang berkubur dihidupkan kembali menghadap hari mahsyar, hari perhimpunan, hari berkumpul, yang mana bila dah dikumpul akan diserahkan buku-buku amalan yang kita buat. Buku-buku amalan akan dicatat oleh malaikat. Malaikat akan mencatat setiap daripada amalan kita. Tidak ada yang terlepas. Setiap daripada mereka amanah menulis apa yang kita lakukan. Semuanya akan tahu balik amalan. Semuanya akan ingat balik amalan yang dia buat. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap daripada jiwa, setiap daripada manusia mengetahui apa yang dikerjakannya dahulu dan apa yang dia kerjakan kemudian. Pada hari ini baru kita nak fikir, banyak rupanya amalan jahat. Baru ni baru tersedar, amalan baik aku tak banyak. Adalah 2-3. Tapi yang 2-3 ni pun buat tak ikhlas. Maka orang seperti ini berada dalam daerah yang sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Sebab tu saya katakan, Allah Azza wa Jal memulakan surah ini dan surah-surah sebelum ini menceritakan tentang hari kiamat, nak suruh kita sedar dulu. Kita ada satu hari di depan yang kita semua akan rasa takut, yang kita semua akan rasa cemas, yang kita semua tidak akan terlepas. Setiap daripada kita akan melaluinya. Jadi kalau kita takut, kita rasa kita insaf, maka dengar nasihat Tuhan yang akan datang ni. Ya, maka sebab itu Hamka kata apa? Dia kata, ertinya mengertilah suatu diri, baik dari engkau ataupun diriku, pekerjaan dan perbuatan yang di masa hidup pernah dikerjakan, baik yang segera dikerjakan dan diamalkan, atau yang dilengah, dilalaikan lalu terlambat mengerjakannya, sehingga yang penting menjadi dianggap kurang penting dan umur pun habis. Waktu tidak ada lagi penyesalan. Tidak berguna lagi penyesalan. Penyesalan ada. Ramai di kalangan orang-orang yang tak beramal, yang tidak beriman akan menjadi menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Penyesalan itu tidak lagi memberikan manfaat. Menyesal atas dosa kalau dalam dunia berguna, kerana ia salah satu daripada rukun taubat. Kan para ulama sebut, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di antara syarat taubat itu ialah menyesal dengan perbuatan selain daripada meninggalkannya dan berazam tak mau buat lagi. Menyesal itu berguna dalam dunia, tapi apabila sampai ke negeri akhirat, bila sampai saja buku catatan amal diberikan kepada insan, maka pada masa itu mungkin ada orang yang akan menyesal dengan perbuatan dia. Dia dah tengok dah setiap amalan dia yang dicatat oleh malaikat, yang tidak ada satu pun yang terlepas, yang tidak ada kezaliman pada penulisan tersebut.
dia akan menyesal, dan menyesal itu tak berguna dah. Menyesal itu tidak dikira sebagai taubat dah. Sebab apa? Sebab waktu bertaubat hanya dibuka sebelum matahari naik daripada barat. Ini yang kita kena tahu, tuan-tuan dan puan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung. Dalam ayat yang ke-6 Allah Taala kata, ya ayyuhal insanu ma gharraka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Ini Allah Taala terus nak bagi nasihat, nak sedarkan manusia. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Allah Taala nak ingatkan manusia, apa yang menjadikan kamu ni ditipu? Apa yang menyebabkan kamu ni diperdaya? Sedangkan kamu tahu hakikat kamu tidak akan kekal dalam dunia. Walaupun kamu tak mati lagi, tapi kamu melihat orang lain mati. Walaupun kamu tak sakit lagi, tapi kamu melihat orang lain sakit. Kamu tahu dunia ni akan binasa satu hari nanti. Justru apa yang menyebabkan kamu terpedaya sehingga tidak mau tunduk dan patuh kepada arahan Tuhan? Bila Allah Ta'ala kata karim, birabbikal karim, dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kita satu peringatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah nak bagi satu isyarat. Manusia ni walaupun terperdaya dalam dunia, walaupun tak mau sembah Allah dalam dunia, walaupun tak mau taat kepada Allah dalam dunia, Allah tetap bersifat pemurah, menjadikan manusia yang banyak maksiat pun duduk dalam dunia secara percuma. Azab tak turun lagi pada dia, kesakitan tak turun lagi pada dia. Dia hidup dalam keadaan nikmat yang sangat-sangat banyak, menunjukkan Allah itu Maha Pemurah. Tetapi ada di kalangan manusia yang menjadikan sifat pemurah Allah itu sebagai ruang untuk dia meneruskan kejahatan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada manusia, apa yang menyebabkan kamu terpedaya? Adakah disebabkan oleh kerana nikmat yang ada pada kamu, kamu menyebabkan kamu terpedaya, menyebabkan kamu lupa kepada Tuhan, menyebabkan kamu tak mau kembali kepada agama, menyebabkan kamu jadi jahat sehingga tak fikir tentang untung nasib di akhirat? Adakah sebab itu? Kena beringat. Ya, kena beringat yang Allah Azza wa Jal menciptakan kamu, menjadikan jasad kamu seimbang, tidak ada kecacatan pada diri kamu. Kalau Allah boleh mencipta kamu dalam keadaan yang sempurna, kalau Allah Ta'ala boleh menciptakan kamu dalam keadaan jasad kamu seimbang, kalau Allah Ta'ala boleh menjadikan kamu manusia yang bergerak secara stabil, Allah ini jua mampu untuk memberikan azab. Allah ini jua mampu mematikan kamu dan mencacatkan kamu. Jadi kena ingat yang tu supaya ada perasaan takut, supaya rasa kebesaran Allah dan keagungan Allah dalam diri kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, Tuhan yang menciptakan kamu, yang memperelokkan kamu. Ya, fasawwaka, yang menciptakan kamu, yang membentukkan kamu, fa'adalak, dan menjadikan kamu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, pada bentuk apa pun yang dia kehendaki, dia menyusun tubuh kamu, dia menjadikan kamu elok dan seimbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat ni Allah Ta'ala nak bagi isyarat kat kita. Manusia tahu dunia ni tak lama, yang ni binasa, yang ni rosak, yang tu mati, yang ni sakit, diri kamu pun akan mengalami. Sebab tu disuruh kita pergi ziarah orang sakit, supaya kita ingat kita pun akan sakit. Sebab tu suruh kita ni pergi ziarah kubur, sebab kita kena ingat kita pun satu hari pergi sana. Bahkan disunatkan untuk kita ucap bila sampai kat kubur, kita disunatkan untuk bagi salam pada orang kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tu di antara ucapan nak masuk dalam kubur, nak masuk kawasan kubur. Salam sejahtera ke atas kamu,
ahli-ahli yang berada di daerah kubur ini, antumus sabiqun, kamu telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun, dan kami dengan kehendak Allah akan menuruti kamu. Kenapa kena sebut macam tu? Kita akan turuti dia kerana Allah Azza wa Jalla nak suruh kita ingat mati. Nabi SAW suruh kita ingat mati. Sebab tu kita disuruh untuk bagi salam dan kita ingat yang kita pun akan mengiringi mereka ataupun akan menuruti mereka masuk ke dalam kubur. Ya, dengan kita menyedari dunia ini sementara, dengan menyedari kita akan mati, dengan menyedari kita akan sakit, dengan menyedari nikmat ni akan hilang, sepatutnya kamu taat pada Tuhan. Tapi apa menyebabkan kamu tak taat? Manusia ni lupa kepada ketaatan kepada Allah. Kita semualah, saya pun sama tuan-tuan, kita pun sama, tuan-tuan pun sama. Kita manusia lemah. Kita bukan maksum macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang menyebabkan kita lupa ni? Takut yang menyebabkan kita lupa ni adalah disebabkan oleh kerana Allah Azza wa Jal telah memberikan kita nikmat yang banyak yang sepatutnya kita bersyukur, tetapi akhirnya ia menjadikan kita lupa. Ia menjadikan kita lupa, ia menjadikan kita selesa. Cuba tengok waktu kita senang. Cuba tengok waktu kita tak susah, waktu kita tengah banyak belanja. Serius mana kita beribadat kepada Allah? Setekun mana kita berdoa pada Allah? Seserius mana kita merintih pada Allah? Cuba kita tengok. Nilai diri sendiri. Tak payah tengok orang lain. Tengok diri sendiri. Kan tengok diri sendiri. Aku ni masa senang, masa tengah ada belajar banyak, masa tengah bisnes tengah untung juta-juta, agak-agak kita serius tak dalam ibadat? Kalau serius, alhamdulillah. Tapi kalau kita pun tak apa nak serius, doa pun tak berapa nak fokus, doa pun minta pun ala kadar, kadang-kadang tak bersungguh. Tapi bila Allah Ta'ala berikan kita sedikit kesakitan, bila Allah Ta'ala berikan kita sedikit ujian, maka pada masa tu mungkin kita agak serius sikit. Masa tu baru serius sikit. Masa tu baru fikir, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tidak ada tempat aku nak mengadu, wahai Tuhan. Itu sifat insan. Bila Allah Ta'ala memberikan pemberian, bila Allah Ta'ala berikan nikmat banyak, dia lupa pada Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, apa yang menyebabkan kamu terpedaya? Adakah disebabkan oleh kerana nikmat Tuhanmu yang banyak dengan sifat Tuhanmu yang maha pemurah? Kamu kena ingat, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kamu, menjadikan kamu seimbang, menjadikan kamu berdiri tegak, menjadikan jasad kamu sangat indah dan cantik. Dia juga akan boleh membinasakan kamu setiap masa dan setiap ketika yang dia nak. Bila-bila masa dia nak, dia boleh bagi kamu kesakitan, dia boleh bagi kamu azab. Ya, itu yang pertama, nikmat menyebabkan manusia lupa. Tapi adakah semestinya nikmat menjadikan manusia lupa? Tak juga. Kerana dalam sejarah ada je manusia yang Allah Ta'ala berikan kurnia yang banyak, tetapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, diberikan kekuasaan yang hebat, diberikan pemerintahan yang besar, tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Ya, ada tak manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia kekayaan selain daripada Nabi, tetapi dia bersyukur kepada Allah, menjadi role model kepada manusia yang lain? Ada? Abdul Rahman bin Auf umpamanya, Uthman bin Affan umpamanya. Mereka kaya, mereka menggunakan kekayaan mereka untuk berbakti kepada agama, menjadi contoh tauladan yang baik kepada kita pada hari. Riwayat yang kata Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak itu tidak sahih. Bahkan sebahagian ulama menghukumkan ia palsu. Kenapa? Kerana tidak mungkin seorang yang Nabi SAW janjikan syurga seperti Abdul Rahman bin Auf tiba-tiba masuk syurga dalam keadaan merangkak. Kalau dia tu masuk syurga merangkak, kita masuk syurga tak tahulah. Mungkin mengesoklah agaknya ya. Tapi ini hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Abdul Rahman bin Auf merupakan sahabat Nabi SAW yang sangat agung. Itu yang pertamalah. Disebabkan nikmat, ada manusia dapat nikmat, dia beramal saleh, menggunakan nikmat itu
untuk mendapatkan syurga. Ada di kalangan manusia, bahkan ramai di kalangan manusia yang dapat nikmat daripada Allah tetapi mereka lupa. Mereka tidak mau bersyukur. Mereka orang kata apa? Tidak melakukan tuntutan Allah Azza wa Jal disebabkan mereka rasa dunia ini adalah tempat yang mereka hidup selamanya. Ya. Kemudian tuan-tuan, yang menjadikan manusia ni terpedaya ialah kejahilan. Kejahilan. Jahil itu menyebabkan manusia ini tidak mahu untuk beramal saleh. Bila jahil, penghayatan tak datang. Bila penghayatan, kesedaran tak datang. Bila kesedaran tak datang, penghayatan tak datang. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena berusaha supaya diri kita daripada sehari ke sehari menambah ilmu. Ya, menambah ilmu. Sebab tu saya kata bukan senang nak dapat orang-orang yang malam-malam minggu ni boleh duduk depan TV tengok kuliah agama. Sedangkan orang lain duk tengok filem, duk tengok konsert, duk tengok macam-macam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan tahniah kerana dapat duduk untuk mendengar kuliah, mendengar tafsir kalam Allah Azza wa Jal untuk menambahkan kesedaran. Mungkin sebahagiannya kita dah pernah dengar. Sebahagiannya kita biasa dengar mungkin. Tetapi ilmu ini bukan hanya untuk kali pertama dengar. Kerana kali pertama dengar untuk kita tahu. Kali kedua dengar untuk kita beringat. Sebab tu Al-Quran bukan hanya memberikan ilmu, tetapi Al-Quran juga dipanggil sebagai zikir, peringatan. Al-Quran dipanggil sebagai zikir daripada Allah, iaitu peringatan daripada Allah, dan juga inzar, pemberi amaran tentang azab yang akan datang, dan juga tabsyir, memberikan berita gembira. Jadi orang-orang yang biasa dengar benda-benda nasihat perlu untuk sentiasa melazimi mendengar nasihat. Kerana apa? Kerana selagi mana kita selalu dengar nasihat, walaupun benda tu kita dah tahu dah, tapi ia memberikan kesedaran, memberikan semangat yang baru. Kan? Lagu pun kita dengar berulang kali. Kadang-kadang lagu tu kita dah dengar lama dah. Kan? Lagu-lagu yang kita biasa dengar, yang kita biasa pasang, kan kita dah dengar sebelum. Kenapa nak dengar lagi? Dengar dah sebelum ni. Kerana dengar itu berkali-kali bagi orang yang suka dengar lagu ni, dia kata memberikan semangat baru nak dengar. Al-Quran lebih agung daripada hanya sekadar lagu. Ia merupakan kalam Allah yang perlu untuk diulang-ulang, untuk difahami, untuk ditadabbur, supaya kita rasa besarnya nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia ini menjadi terpedaya bila mana ada perasaan nak taswif. Taswif ni maksudnya suka bertangguh-tangguh. Dia tahu adanya hari kiamat. Dia tahu hari kiamat akan datang kat dia. Dia tahu amal saleh itu perlu kat dia, tapi dia suka bertangguh. Taswif, dia suka bertangguh. Nantilah dulu, belum tua lagi. Nantilah dulu, awal lagi. Ini pun bahaya. Selain daripada tazyin, syaitan memperelokkan amalan buruk mereka. Amalan buruk yang mereka lakukan pada mulanya mungkin terlihat buruk, tetapi lama-lama dia jadi macam, alah tak ada apa, biasalah tu, ramai orang buat, okey lah tu. Kan? Bahkan kadang-kadang bila kita buat satu benda yang salah, tiba-tiba orang tegur kita, kita melenting pula. Kita pergi marah dia balik, kita kata, hang duk tegur aku je, tu orang lain tu lagi teruk. Orang lain tu lagi teruk, pergilah tegur orang lain tu. Orang lain teruk daripada apa yang kita buat tidak menjadikan kesalahan yang kita buat ni, walaupun kecil, tak menjadikan kesalahan kita betul. Yang ni pun salah, yang tu pun salah. Jadi sebab itu bila orang memberikan teguran kepada kita, berikan nasihat kepada kita, sesuatu nasihat yang betul, kena pada tempat, kita kena terimalah memang kita buat salah alamat. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, istidraj. Ini pun satu masalah juga, iaitu Allah Ta'ala memberikan nikmat, Allah Ta'ala memberikan kesenangan kepada seseorang untuk dia meneruskan maksiat dia, untuk dia meneruskan kejahatan dia. Dia merasakan bahawasanya Allah Ta'ala sayang kat dia. Kerana ada di kalangan manusia ni yang dia kata, kalau aku ni bukan berada di pihak yang benar,
dah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan kat aku. Ni Allah Taala bagi je. Bahkan dia banyak lagi bagi aku daripada bagi orang yang melakukan ketaatan. Orang yang nampak acah-acah baik tu. Kan? Sebenarnya tak semestinya nikmat yang Allah Taala bagi itu merupakan menunjukkan Allah Taala sayang. Sebab itu dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberikan manusia, memberikan hamba-Nya daripada kesalahan, daripada nikmat-nikmat dunia, untuk dia meneruskan maksiat dia seperti mana yang dia mahu, sesungguhnya itulah istidraj. Kemudian Nabi SAW membacakan kalam Allah, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya, apabila mereka itu lupa tentang apa yang mereka diperingatkan dengannya, kami bukakan ke atas mereka pintu-pintu setiap daripada perkara. Bukakan kesenangan, bukakan pintu-pintu nikmat, kami buka semua. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang mereka diberikan, kami ambil mereka. Kami letakkan bencana kepada mereka dalam keadaan mereka terpinga-pinga, tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, yang mana Allah Ta'ala memberikan kita peringatan. Nikmat yang banyak, jangan sekali-kali menjadikan kita lupa. Tuhan itu Maha Pemurah, betul. Jangan sekali-kali kita menganggap pemurahnya Tuhan bagi macam-macam itu merupakan lesen untuk kita terus melakukan kemaksiatan. Hati-hati. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, ayat ni nak bagi tahu kat kita bahawasanya pemurahnya Tuhan dengan memberikan nikmat yang banyak pada kita dalam dunia, Tuhan ni juga yang akan memberikan kita hisab di hari kiamat nanti. Ini merupakan pengajaran daripada ayat ni. Ya, sebab itu Allah Taala kata, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Tidak, bahkan kamu mendustakan. Kamu mendustakan hari pembalasan. Ya. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ke atas kamu ini ada penjaga-penjaga. Nanti saya akan hurai. Kiraman katibin, mereka ini mulia dan mereka menulis setiap amalan kamu. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ayat Quran ni nak bagikan kita pengajaran apa dia? Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Betul. Tetapi pemurahnya Allah, jangan sampai manusia menjadi terperdaya seolah-olah apa yang Allah Ta'ala bagi itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang kat dia, sehingga dia buat maksiat pun dia rasa Allah Ta'ala tetap beri nikmat, dan itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Yang kedua, manusia tetap akan dihisap di hari kiamat. Ya? Dan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ini akan ditanya di hari kiamat nanti. Baik. Bila Allah Ta'ala kata, kalla, bukan itu saja, kata Hamka. Siapa tengok muka surat 132. Bila Tuhan kata, kalla, Hamka kata bukan itu sahaja. Kalau ikut sebahagian daripada ulama tafsir, Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kata, kalla, ya, sekali-kali jangan. Jangan apa? Jangan kamu terpedaya dengan nikmat yang ada dalam dunia ini. Kalau nikmat, mungkin kekuasaan lebih dahsyat diberikan oleh Allah kepada Firaun. Kekuasaan lebih dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada Namrud. Tapi mereka tetap kufur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan untuk mereka ini neraka. Jadi sebab itu nikmat yang ada sikit kat kita ni, jangan menjadikan sekali-kali kita lupa. Jangan sekali-kali menjadikan kita leka. Jangan sekali-kali rasa aku manusia yang mulia. Sebab Allah Ta'ala bagi macam-macam kat aku. Jangan. Bal tukadzibuna biddin. Tapi ada di kalangan manusia yang betul-betul lupa. Dia ambil nikmat daripada Tuhan. Dia ambil kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk dia. Dia ambil segala kesenangan yang ada.
tapi menyebabkan dia terus mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Jadi, dalam dunia ni macam-macam manusia ada, tetapi di antara penyebab manusia menjadi derhaka pada Allah, manusia menjadi sombong kepada tuntutan Allah, antaranya adalah kesenangan. Kesenangan tu lebih mudah untuk menggelincirkan manusia. Bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu dustakan pula hari pembalasan. Manusia jadi lupa tu. Sebab apa? Sebab terlalu terpesona dengan dunia. Dulu kan saya pernah cerita bagaimana Heraklius, seorang yang beriman asalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang percaya Nabi Muhammad itu memang adalah nabi utusan yang terakhir. Siapa Heraklius? Pembesar Rom Timur yang menguasai Konstantinopel. Jajahan dia besar, dia maharaja besar, kuasanya besar, nikmatnya banyak, istananya luas, kekayaannya bertimbun-timbun. Datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kat dia. Dihantar oleh Dihyah. Dihyah hantar surat kat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar surat kepada maharaja-maharaja yang besar dalam dunia ni. Antara yang dihantar Muqawqis, antara yang dihantar Kisra, antara yang dihantar juga Heraklius. Heraklius baca surat Nabi. Nabi SAW ajak dia masuk ke dalam Islam. Nabi kata, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Dia tahu, dia Kristian. Dia ni ahli kitab lah. Dia baca lah kitab-kitab sebelum yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat-umat sebelum ni. Kan? Jadi bila dia baca kitab-kitab ni, dia tahulah Nabi akhir zaman ni akan muncul. Dia ada ilmu sikit lah. Dia buat siasatan, dia hantar orang-orang dia untuk tengok Nabi Muhammad. Bila dia dapat surat Nabi, dia tengok, adakah Nabi ini berkhitan? Apa kata Heraklius bila dia dapat keputusan memang Nabi itu Nabi akhir zaman? Dia kata apa? Dia panggil Abu Sufyan, dia nak tanya pasal Nabi ni. Maksudnya dia ni orang bijak lah, dia siasat, dia semak. Dia bukan jenis terima aja, dia semak. Dia tanya Abu Sufyan soalan-soalan dan akhirnya dia buat keputusan memang inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dia kata apa? Dia kata laqad dhanantu annahu kharij. Sesungguhnya memang aku percaya dia akan keluar. Kerana ini disebut dalam kitab-kitab terdahulu yang Heraklius baca kitab-kitab. Walakinni lam akun adhun annahu minkum. Tetapi tak pernah aku menduga ia keluar daripada kalangan kamu. Aku tak pernah sangka dia keluar daripada golongan Arab. Falau a'lamu annahu akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ah. Kalau aku tahu aku mampu untuk pergi jumpa dia, aku akan bersungguh untuk jumpa dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadami. Kalau aku berada di sisi dia, sudah pastinya aku akan basuh kaki dia. Kenapa nak basuh kaki? Penghormatan. Heraklius, seorang maharaja, kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala utuskan dia sebagai Nabi di akhir zaman. Tapi apa yang berlaku? Heraklius masuk Islam ke? Tak. Dia tak masuk Islam. Kenapa tak masuk Islam? Dia panggil rakyat dia dulu. Dia panggil orang-orang besar dia dulu. Orang-orang besar Rom yang ada dia panggil. Dia tutup istana, dia tutup balai Rom Seri tu. Dia kunci, dia panggil semua masuk, dia kunci. Dia tanyalah pembesar-pembesar dia, kamu nak tak kalau kamu lebih berjaya, supaya kerajaan kamu lebih kukuh, lebih bagus, supaya kamu ni bai'ah, supaya kamu ni setia mengaku lelaki yang bernama Muhammad ini sebagai Nabi. Semua yang ada, pembesar-pembesar yang ada, pembesar-pembesar Rom yang ada pada masa itu, dia mendengus, keluar nak lari pergi ke pintu, tiba-tiba terkunci. Akhirnya Heraklius pun sedarlah yang mana kalau dia memaksa rakyat dia terima Islam, memaksa ataupun mengajak orang-orang besar Rom pada masa itu menerima Islam, dia tahu dia bakal berdepan dengan cabaran, mungkin dia akan hilang kekuasaan. Apa yang dia buat? Akhirnya dia tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian ulama menyebutkan
sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang kata apa? Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, menghantar sahabat untuk berperang di kawasan Mu'tah, tempat saya belajar dulu di Jordan, yang mana pada masa itu Jordan berada di bawah kekuasaan Rom. Heraklius itulah yang memerintah, sehingga tentera dia bertempur dengan tentera sahabat yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia percaya itu nabi dia. Itu nabi akhir zaman. Tapi dia tak mau ikut, bahkan dia membiarkan tentera dia menentang tentera yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu daripada contoh di dalam dunia ini. Bukan hanya manusia tidak mahu menerima kebenaran, tetapi ada manusia yang sanggup untuk menentang kebenaran. Ya, manusia ni bila dia ada beberapa jenis lah. Manusia yang dengar hujah, ada yang dengar, ada yang terima. Alhamdulillah, dia terima kebenaran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun doalah supaya kita sentiasa menerima kebenaran bila ia datang kepada kita. Ya. Walaupun orang nampak macam kita tak ada pendirian, dia kata apa tak ada pendirian. Hari tu macam ni cakap, yang lain pula tukar pendapat kalau ada bukti, tukar pendapat kalau disebabkan dalil yang jelas, tak apa. Yang orang yang betul-betul tak ada pendapat ataupun tak ada pendirian ni main tukar-tukar tak ada sebab. Tapi kalau tukar ada sebab, tukar ada alasan, tukar ada hujah, tukar ada dalil, tak ada masalah. Itu bukan tak ada pendirian, itulah pendirian. Kerana kita bersama dengan kebenaran di mana saja ia berada. Ada manusia dengar kebenaran, tukar, ikut kebenaran tu. Manusia ni manusia bagus. Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat ulul albab. Apa dia? Mendengar kata-kata, mengikut yang terbaik daripada apa yang dia dengar. Yang terbaik dia follow. Itu yang pertama. Ada manusia dengar kebenaran tapi tak mau beriman, tak mau terima, tapi tak memusuhi. Just tak mau terima. Tak apalah, kau jalanlah. Abu Talib umpamanya. Dengar kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak mau follow. Adakah dia memusuhi Nabi? Tak. Dia beri perlindungan dekat Nabi. Beri perlindungan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dakwah itu berjalan dalam kawasan dia. Biarkan dakwah itu berjalan di daerah dia. Halang orang daripada melakukan perkara yang tak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia follow tak? Dia tak follow. Kenapa dia tak follow? Dia tak mau ikut. Sebab dia kata, hatta la yaqulan nas inna Aba Talib ya taraka dina abai. Aku tak nak nanti orang kata Abu Talib meninggalkan ajaran nenek moyang. Yang kedua. Ada di kalangan manusia yang ketiga, ya. Dia dengar kebenaran, kemudian dia berusaha untuk memadamkannya. Dia berusaha untuk memadamkan kebenaran itu, dia usaha untuk tutup. Dia usaha untuk tutup. Dia usaha untuk supaya kebenaran itu tak sampai kat dia. Inilah yang saya cerita tadi, Heraklius. Dia tahu yang tu kebenaran. Dia tahu yang bawa kat dia tu cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kitab yang dia baca sebelum ini memang datang daripada Allah, dan memang Allah Taala bagi tahu Nabi akhir zaman akan muncul. Dia pun siasat, dia tahu ini memang Nabi yang dijanjikan oleh kitab dia. Tapi dia beriman tak? Dia tak beriman. Kenapa? Kepentingan dia. Akhirnya dia melawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya cinta kepada dunia, cinta kepada kesenangan, cinta kepada kuasa menyebabkan dia mendustakan Nabi yang dia pada mulanya percaya. Malang tuan-tuan bagi mereka yang memilih dunia sehingga mengorbankan akhiratnya. Ada manusia menerima mendengar kebenaran, bukan hanya membantah kebenaran, bahkan memburuk-burukkan orang yang membawa kebenaran. Yang ni kita telah cerita dalam kuliah yang lepas, iaitulah Firaun. Siap dikutuk pula Musa, siap dihina pula Nabi Allah Musa alaihi salam. Disebabkan dia nak menutup kebenaran itu, dia menuduh
Nabi Musa ini sebagai orang yang tidak berkredibiliti, sebagai orang yang tak jujur. Jadi ini kategori-kategori manusia yang apabila berhadapan dengan kebenaran. Ya, baik. Maka Hamka mengatakan di ayat 6 Tuhan menanyakan, hai manusia, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu terlalai dan terpesona ke jalan lain lalu lupa kepada Tuhan. Sekarang pada ayat 9 dijelaskan lagi, bukan sahaja kamu lupa kepada Tuhan, bahkan kamu dustakan pula hari pembalasan. Itu disebut sebagai Yaumuddin. Din ni maksudnya agama, cara hidup. Ya. Ad-din mengandung dua makna. Erti yang pertama agama, yang kedua hari yang akan dibalas segala amal manusia. Dan kedua ni dapat digabung jadi satu. Apa dia? Hari agama. Kerana agama kita mengajar kita setiap apa yang kita buat ada balasan. Baik-baiklah balasan, jahat-jahatlah balasan. Ya. Sebab kita memeluk satu din, yakni satu agama, dan mengerjakan perintah dan menghentikan yang dilarang dalam dunia ini ialah kerana satu tujuan saja, iaitu agar mendapat pembalasan yang setimpal daripada Tuhan di hari kiamat. Itulah maksud agama. Kita buat apa pun, kita kena ingat benda tu. Aku buat benda ni kerana aku nakkan nikmat dalam syurga nanti. Aku buat benda ni aku nak dapat ganjaran baik daripada Allah. So buat. Tapi kalau buat benda ni boleh mengundang murka Allah, boleh menyebabkan Allah Ta'ala azab kita, buatlah. Kerana inilah agama yang kita anuti. Inilah agama yang ajar kita. Apa sahaja yang kamu buat, Allah pastinya akan memberikan balasan. Kalau buat yang baik dengan ikhlas, baiklah tempat. Baiklah ganjaran. Kalau yang jahat, jahatlah. Wa inna alaikum lahafidhin. Kamu mendustakan hari pembalasan. Kamu dustakan kamu akan dibalas nanti pada satu hari. Sedangkan di sisi kamu ada saja malaikat yang Allah Ta'ala jadikan mereka, yang Allah Ta'ala utuskan mereka untuk menulis amalan kamu. Pelihara amalan kamu semuanya. Catat semuanya. Artinya, bahawasanya setiap saat kita hidup di dunia ni, senantiasa ada mereka yang memelihara kita atau menjaga kita dan mengawasi kita. Yang Allah Ta'ala tentukan pekerjaannya. Apa dia? Kiraman katibin. Mereka yang mulia, malaikat yang mulia. Dan malaikat yang sentiasa menulis amalan-amalan kita. Raqibun atid. Malaikat yang raqib, malaikat yang atid, malaikat yang sentiasa mengawal kita. Dan mereka itu malaikat yang mulia. Lantaran itu bukanlah mereka sebarang makhluk. Malahan makhluk pilihan yang terdekat kepada Tuhan. Apa tugas mereka? Menjaga, memelihara, mengawasi tingkah laku manusia. Tulis dalam catatan. Adakah ia masuk dalam senarai kebaikan ataupun keburukan? Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa jua yang kamu kerjakan. Tak ada sesuatu pun yang terlepas. Setiap daripada apa yang kita lakukan, semuanya ditulis. Semuanya akan dibentangkan semula di hari kiamat nanti. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala sambung. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan berada di dalam kenikmatan, yakni di dalam syurga. Setelah Allah Ta'ala bagi tahu ada manusia yang akan menerima azab, Allah Ta'ala bagi tahu. Setelah Allah Ta'ala bagi tahu ada manusia yang tak percaya pun pada hari kiamat, mendustakan hari kiamat, Allah Ta'ala ingatkan, pada kamu ada malaikat yang sentiasa mengawasi kamu. Ya, yang sentiasa menulis amalan kamu. Ya. Baik. Allah Ta'ala ingatkan kita balik. Innal abrara lafi na'im. Bila malaikat tulis, ada orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Ada orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Seolah-olah inilah hasil penulisan malaikat yang Allah Ta'ala telah utuskan pada kita.
yang Allah Ta'ala utuskan untuk mengawasi segala tingkah laku kita. Ya. Apa dia? Ada manusia yang menjadi abrar, ada manusia yang menjadi fujar. Kalau abrar siapa dia? Abrar orang baik-baik. Orang yang melakukan kebajikan, orang yang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Sebab itu Syekh Buya Hamka kata, al-abrar kita ertikan orang-orang yang banyak berbakti, berbuat jasa, meninggalkan kenangan-kenangan yang baik dalam hidupnya. Lafi naim, dalam kenikmatan. Naim tu pula tak disebutkan dengan alif lam, tak spesifik. Dalam lafi naim, dalam setiap kenikmatan yang ada. Kerana syurga ni kenikmatan dia itu tidak terbatas. Apa saja yang difikirkan oleh manusia, itu bukan syurga lagi. Apa saja yang dilihat oleh manusia dalam dunia, yang tu bukan syurga lagi. Apa saja yang didengari oleh manusia daripada nikmat, yang tu bukan syurga lagi. Apa saja yang terlintas dalam jiwa manusia nikmat yang baik, itu bukan syurga lagi. Syurga is beyond that. Lagi dahsyat daripada tu nikmatnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, malaikat ini mulia, malaikat ini menulis dengan adil. Natijah daripada tulisan ini, natijah daripada hasil usaha manusia yang digarap ataupun yang dirakam oleh malaikat ini, akan ada manusia yang dikategorikan sebagai orang baik. Artinya mahkamah ilahiyah yang berdiri dan berlakulah pertimbangan hukum Allah yang maha adil. Tidak akan ada penganiayaan hukum sebab Allah maha kuasa, tiada berkepentingan untuk diri dia sendiri. Maksudnya Allah Ta'ala maha kuasa. Betul. Allah Ta'ala maha adil. Betul. Allah Ta'ala tidak zalim. Betul. Kerana apa guna untuk zalim? Allah Ta'ala tidak ada apa-apa kepentingan pun untuk menzalimi kita. Bahkan setiap daripada hukuman Allah Ta'ala itu adil dan juga terlihat adil. Sebab tu dulu saya sebut kan, patutnya kita ni tak payah timbang lah. Amalan kita ni patut tak payah timbang. Sebelum daripada kita lahir, Allah Ta'ala tahu dah kita ahli syurga, ahli neraka. Malaikat tulis dah kan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari juga meriwayatkan hampir sama lafaznya daripada Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala akan hantar malaikat dalam kandungan ibu. Bila malaikat summa yursalu ilaihil malak, malaikat dihantar, fayanfukhu fihi ruh, malaikat akan tiupkan ruh. Malaikat akan tiupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, malaikat akan disuruh tulis 4 benda. Bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi, suruh menulis amalannya, ajalnya, rezekinya, amalannya, amalannya, ajalnya. Wa syaqiyyu aw sa'id, bahagia ke celaka? Tuhan tahu dah. Mungkin ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau Tuhan dah tahu dah, maksudnya tak adil lah, ada orang yang Tuhan tentukan masuk syurga, ada orang yang Tuhan tentukan masuk neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan dunia ni, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, ada benda yang tak boleh pilih. Apa benda yang tak boleh pilih tu? Muka macam mana tak boleh pilih? Warna kulit apa tak boleh pilih? Mak bapak siapa tak boleh pilih? Bangsa apa tak boleh pilih? Yang kita tak boleh pilih, Allah Ta'ala tidak bertanggungjawabkan kita. Tak adalah nanti bila sampai akhirat, kenapa kamu Melayu? Tuhan tanya. Aku azab kamu kerana kamu Melayu. Tak ada. Aku azab kamu kerana kamu India. Tak ada. Kenapa? Kerana benda ni kita tak boleh pilih. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertanggungjawabkan. Tapi kalaulah kata, benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, yang ni dipertanggungjawabkan. Yang ni Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan kita. Apa dia? Amalan. Amalan itu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bagi kita pilih. Kita nak pilih apa? Kamu nak jadi baik ke? Kamu nak jadi jahat? Kamu nak jadi orang bertakwa ke? Kamu nak jadi orang yang melakukan maksiat? Kamu pilih. Tapi setiap pilihan, Allah Ta'ala bagi balasan yang setimpal. Dah tu macam mana? Awal-awal lagi dah tulis, belum amal lagi dah tulis. Tulisan ni nak bagi tahu tentang ilmu Allah, bukan nak bagi tahu kita dipaksa dah. Tuan-tuan, ada siapa-siapa paksa tuan-tuan untuk hadir dalam kuliah ni? Tak ada kan? Mana ada orang paksa? Dengar secara sukarela. Dengar kerana kita memang nak dengar. Tak ada pun orang letak pistol, dengar kuliah Rozaimi, kau tak saya tembak. Tak ada.
dengar tafsir Al-Quran ni. Kalau tak, saya colek awak. Tak ada. Kenapa kita nak dengar? Kerana kita pilih untuk dengar. Ada pahala tak? InsyaAllah ada pahala. Kalau ikhlas. Kalau ada manfaat betul apa yang saya sampaikan, insyaAllah ada pahala. Kerana kita tadabbur kalam Allah. Dah? Kalau Tuhan dah tahu siap-siap. Tuhan dah tahu dah. Tuhan bagi kita pilih. Tapi Tuhan tahu dia akan pilih apa. Tuhan tahu. Kerana Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan macam kita. Tuhan itu Tuhan. Dah? Kalau Tuhan dah tahu dah, tak payahlah timbang. Timbang tu bukan untuk Tuhan. Timbang tu untuk kita. Tak payah timbang, Tuhan tahu dah kita ni banyak belah mana amalan kita. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat segala-galanya. Allah Ta'ala tengok apa yang kita buat sentiasa. Tak payah timbang, Tuhan tahu dah. Sebelum beramal, Tuhan tahu dah dia akan amal apa. Sejak azali Tuhan tahu. Malam ni ada kuliah ni. Tuan-tuan dengar kuliah saya ni. Sejak azali Tuhan tahu. Adakah bermakna Tuhan paksa? Tak, Tuhan tak paksa. Tapi Tuhan tahu. Hamba pun ni pada waktu ni dia akan pilih benda ni dengan kehendak. Jadi kenapa timbang? Nak bagi tahu kita lah. Kerana kita bukan ingat amalan kita. Kan? Kita tak ingat amalan kita. Kalau saya suruh senaraikan amalan tuan-tuan hari ni, apa yang tuan-tuan buat daripada pagi sampai ke petang? Mungkin ada yang ingat lah, outstanding lah tu. Tapi kebanyakannya tak ingat. Minggu lepas, apa yang tuan-tuan buat? Sabtu minggu lepas, tuan-tuan buat apa? Kalau suruh senarai daripada pagi sampai ke petang. Boleh? Kita tak ingat. 20 tahun sebelum ni mungkin tak ingat. Bila kita tak ingat, kalau Allah Ta'ala tak timbang lepas kita, ambil masuk dalam neraka, mungkin dia akan rasa Tuhan tak adil kat dia. Maka Tuhan bukan saja adil, Tuhan menunjukkan keadilan kepada makhluknya. Tuhan tunjukkan keadilan kepada hambanya supaya dia rasa kalaulah dia itu dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, bukan disebabkan Tuhan zalim kat dia, tetapi disebabkan oleh kerana dia yang melakukan kezaliman pada diri dia sendiri. Ini di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala wujudkan timbangan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adakan perhitungan, hisab dan sebagainya. Dan nak bagi tahu kat kita, bahkan dalam hadis Tirmizi, minggu lepas saya bacakan, 2 minggu lepas, kuliah lepas saya baca, dalam hadis Tirmizi, Allah Ta'ala siap minta berbincang lagi untuk bagi uzur kalau ada. Afalaka uzur? Hal tunkir min hadha syai'a? Adakah kamu nak bantah apa-apa daripada catatan malaikat ni? Azalamaka katabatil hafizun? Adakah malaikat-malaikat yang menulis, yang mengawasi amalan kamu dan mencatatkannya ini telah melakukan kezaliman kepada kamu? Afalaka uzur? Kamu ada uzur tak buat benda-benda macam ni? Untuk apa? Allah Ta'ala tahu tak? Tak payah tanya, Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala beri ruang kepada makhluk. Memberi ruang penjelasan supaya makhluk merasakan mereka ini telah diberikan segala ruang yang ada oleh Allah Azza wa Jal untuk mereka menyatakan uzur jika ada, untuk mereka menyatakan alasan jika ada, untuk mereka menyatakan ketidakpuasan hati kalau ada. Adil dan dilihat adil. Itulah Allah Azza wa Jal. Itulah penghakiman Allah Azza wa Jal di dalam orang kata apa, pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Itulah maksud abrar. Orang yang baik-baik dalam segala kenikmatan. Sebutlah nikmat apa ada pada orang yang baik di hari kiamat. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, sesungguhnya orang-orang yang buat derhaka, lafi jahim, benar-benar akan berada dalam jahim, akan berada dalam orang kata apa, kesukaran, akan berada dalam azab, akan berada dalam neraka jahim. Ya. Nak bagi tahu segala seksa ada dalam neraka. Sebab tu dia tak spesifikkan, dia tak ada alif lam kat situ. Kan? Jahim adalah satu kata nama dari neraka di samping sa'ir, jahannam, saqar, ladha, hutamah. Dalam jahim, dalam kesengsaraan, dalam azab, dalam neraka yang bernama yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Mereka akan bergelumang di dalamnya pada hari pembalasan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa?
Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka itu terhindar jauh daripada dia. Hai, ini menakutkan tuan-tuan. Maksudnya apa ni? Maksudnya, kalaulah satu orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, na'udzubillah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka, tapi satu orang masuk tempat yang azab, tempat yang pedih, tempat yang sengsara, tidak berhenti. Azab itu tidak berhenti selagi mana mereka ada dalam itu. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah Ta'ala sebut, setiap kali apabila rentung kulit-kulit mereka dibakar oleh api neraka, kami akan ganti untuk mereka ini, ya, kulit-kulit yang lain. Kami akan tukar kulit mereka. Ni sebenarnya ayat ni dia ada mukjizat saintifik sikitlah. Apa ni, mukjizat saintifik. Kenapa mukjizat saintifik? Kerana kulit ni dia ada reseptor panas. Bila kulit dah terbakar habis, dah tak rasa dah panas. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, di hari kiamat nanti ni, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Ta'ala kata, nanti bila sampai masuk ke dalam neraka, rentung kulit mereka, kami tukar kulit yang baru. Untuk apa tukar kulit baru? Liyadhuqul azab, supaya mereka kekal merasa azab. Azab itu tidak berhenti. Azab itu tidak berhenti selagi mana mereka dalam tu berterusanlah rasa. Ya? Maka sebab itu Tuhan kata, wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan terhindar jauh daripada. Ya? Artinya apabila mereka masuk dalam neraka, tidaklah mereka kuasa atau sanggup keluar lagi, sehingga apabila dipanggil mereka dalam neraka itu, mereka akan sentiasa menjawab ada. Mereka tak akan keluar daripadanya. Mereka tak akan mungkin keluar daripadanya selagi mana Allah Ta'ala takdirkan mereka masuk ke dalam itu. Kemudian, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Dua kali ulang. Kamu tahu tak apa itu hari pembalasan? Kemudian kamu tahu tak hari pembalasan dia apa dia? Dia macam kita nak bagi peringatan pada orang, nak bagi orang kata apa, rasa gerun pada orang, kita akan tanya soalan yang sama berulang. Kamu tahu tak aku siapa? Kamu tahu tak aku siapa? Dua kali tu. Nak bagi tahu, aku ni orang besar kot, aku ni VIP kot. Allah Azza wa Jal menggunakan uslub ulang. Kadang-kadang nak memberikan kita kepentingan sesuatu perkara, kadang-kadang nak menakutkan, nak memberikan ketakutan. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir. Dia kata ulangan ini untuk memberikan kita rasa takut, untuk memberikan kita rasa gerun, untuk bagi tahu besarnya urusan hari kiamat ni. Untuk kita rasa urusan hari kiamat ni bukan main-main. Dia satu benda yang besar, satu benda yang kita kena serius. Baik. Diulang-ulangkan pertanyaan yang serupa sampai 2 kali untuk menarik perhatian betapa hebatnya hari itu. Tarik perhatian. Kamu tahu tak apa itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari pembalasan tu Tuhan kata, hari yang mana satu diri tidak mampu untuk memberikan, tidak berkuasa untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau dalam dunia kita mungkin boleh cari kabel lah. Dalam dunia mungkin cari kabel. Nak minta tolong yang tu senang, nak buat urusan ni senang. Sebab apa? Sebab ada kabel. Just one call, semua settle. Contohnya dalam dunia kan, kuasa ada, kan, kedudukan ada, pangkat ada, duit ada, selesai semua. Tapi di akhirat tak ada siapa, melainkan Allah Azza wa Jal izinkan. Ya, maka bapa tidak dapat menolong anak, anak tak dapat tolong ayah, isteri tak mampu tolong suami, suami tak mampu tolong isteri, guru tak mampu nak tolong anak murid, raja pun tak mampu nak tolong rakyat. Kan, dalam dunia ni mungkin kalau kenal raja, rapat dengan raja, senang hidup dalam dunia. Tapi akhirat tak. Yang raja, sebenar-benar raja adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya tidaklah ada kekuasaan akan menolong, akan membela, tak mampu nak bertahan. Macam mana nak tolong orang lain kalau diri sendiri pun tengah pening? Kan?
kecuali mereka-mereka yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat. Yang tu nanti adalah ayat yang kita akan baca, iaitu berkenaan dengan syafaat yang kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengannya. Ya, sebab itu orang yang tak mampu beri syafaat, orang yang Allah Ta'ala tak izin beri syafaat, mereka tak mampu buat apa-apa. Besar mana pun kerajaannya dalam dunia, selagi mana di akhirat Allah Ta'ala tidak akan memberikan sesiapa pun kekuasaan melainkan dengan orang-orang yang Allah Ta'ala tentukan, yang Allah Ta'ala kehendaki. Masing-masing orang sibuk membela dirinya sendiri, maka salahlah persangkaan orang yang merasa bahawa seorang guru tarikat atau guru suluk misalnya dapat menolong muridnya pada hari itu, atau seorang kiai dalam menolong santrinya. So Hamka ada kritik sosial dalam ayat ni, kerana sebahagian mungkin di zaman dia menganggap tak apa, kita dah masuk tarikat ni, buat apa pun tak apa, sebab guru kita boleh tolong kita. Sebahagian daripada aliran-aliran sesat, bukan semua ya, tapi ada aliran-aliran yang menganggap tok guru mereka akan membantu mereka di hari akhirat. Bukan kata di hari akhirat je, dalam kubur pun guru tolong jawab. Guru duduk sebelah, roh guru duduk sebelah mayat kita. Ini merupakan satu benda yang tidak ada dalilnya, yang sesat. Sebab itu Hamka kata tak mampu. Tok guru tarikat tak mampu tolong. Semua akan fikir tentang diri sendiri saja. Semua orang akan terlepas daripada kengerian hari itu hanyalah kerana amalnya dan jasanya yang tersendiri. Jasanya maksudnya amal baktinya. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah semata-mata. Semuanya milik Allah, semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita tengok fiqhul ayat. Kita cuba untuk tadabbur sikit secara keseluruhannya. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada surah ini, yang pertama, hari kiamat itu merupakan kebenaran. Hari kiamat itu benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada hamba-Nya, ya. Tapi dalam menanggapi kemurahan ataupun orang kata apa, rahmat Allah ini ataupun pemberian Allah kepada makhluk ini, ada makhluk yang menjadi baik, ada makhluk yang menjadi jahat. Ada makhluk yang bersyukur kepada pemberian Allah, ada makhluk yang menjadi lupa diri kepada azab Allah. Jadi kita kena jadi orang yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, nikmat merupakan salah satu daripada sebab manusia menjadi lupa, manusia menjadi melampau. Jadi hati-hati, perlukan nasihat sentiasa. Dan malaikat-malaikat yang Allah Taala kurniakan untuk menulis amalan manusia berlaku amanah, ya. Sekali-kali mereka tidak cuai, tidak curang, tidak khianat kepada apa yang mereka tulis, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang akan berkuasa. Hanya Allah yang akan berkuasa pada hari pembalasan. Tidak ada orang yang dapat membantu orang lain, tidak ada manusia yang dapat berkuasa pada hari itu melainkan hanyalah Allah. Tidak ada siapa yang dapat memberikan syafaat pada hari itu melainkan hanyalah dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain, kita boleh sambung lagi untuk surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Mutaffifin, ya, surah Al-Mutaffifin, yang mana surah ini juga merupakan surah yang menarik juga untuk kita baca insya-Allah. Baik. Kita tengok kalau ada soalan ataupun pembetulan ataupun kritikan, saya lalukan ni.
Okey. Banyak soalan. Ya, saya tengok dulu ya. Ni soalan yang menarik juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh ke makhluk yang tidak melakukan ketaatan di dunia memberikan alasan pada hari pembentangan amal kelak di hadapan Allah bahawa mereka ingkar dan lalai adalah disebabkan pendengaran, penglihatan dan hati mereka sebenarnya dipatri dan terkunci? Memang ada di orang kata apa, di hari kiamat nanti ni, manusia yang bagi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebahagian daripada mereka minta untuk kembali ke dunia. Ya, bila mereka tengok je neraka, mereka minta pada Allah untuk kembali ke dunia untuk beramal. Ada juga sebahagian daripada mereka menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka yang mereka taklid buta dengan mereka. Ya. Memang ada di kalangan manusia yang memberi alasan begitu. Ya. Antaranya ayat, saya ingat balik ayat tu, di antara alasan yang bagi, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya dulu kami telah taat kepada ketua kami, orang-orang besar di kalangan kami, dan merekalah yang menyesatkan kami. Memang ada. Ya. Tetapi adakah itu menyebabkan mereka terlepas daripada azab? Tidak. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan akal fikiran, Allah Ta'ala telah memberikan jiwa untuk setiap daripada manusia berfikir dan menimbang. Allah Ta'ala berikan manusia ini pendengaran, penglihatan untuk mereka baca dan dengar, dan jiwa untuk mereka buat keputusan, mendapatkan keputusan yang baik, tapi tetap mereka tidak laksanakan, maka mereka akan menanggung azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kita sedia maklum mengenai amalan seseorang itu akan terputus selepas kematian kecuali 3 perkara, iaitu anak soleh, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah amal jariah. Tapi bagaimana pula dengan amalan yang tidak elok yang telah diupload di sosial media, contoh tidak menutup aurat? Adakah ia juga berterusan? Yang dimaksudkan oleh hadis itu adalah amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Manakala amalan jahat dia juga akan berterusan, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan dalam hadis yang lain. Itu Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang menunjukkan tata cara yang jahat di dalam agama ini, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa orang yang mengikutnya. Jadi dia akan mendapat azab. Ya, bagaimana nak memutuskan kesalahan itu? Bertaubat. Jika dia dah bertaubat dengan penyesalan, maka akan terputuslah amal jahatnya itu dan tidak akan diazab lagi, insya-Allah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ini bermakna di akhirat nanti kami ada jasad? Sebab Allah Ta'ala kata kulit akan terbakar. Ya, benar. Kita akan dibangkitkan di dalam kubur dengan jasad kita. Kita akan dibangkitkan dengan jasad kita daripada kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah langkah yang baik untuk kita meningkatkan iman kepada akhirat apabila kita mula terasa lalai? Langkah yang baik untuk kita ingat akhirat, ya, meningkatkan iman, ialah bila kita rasa lalai aja, kita banyakkan amal saleh. Bila kita terasa nak buat maksiat aja, kita banyak buat amal saleh. Bagilah sedekah ke, zikir ke, solat sunat ke. Kalau ada solat fardu, solat fardu lah. Banyakkan buat benda baik. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Kebaikan akan memadam keburukan. Sebab itu Nabi SAW dia suruh pemuda-pemuda untuk kahwin kalau mampu. Kalau tak mampu, dia suruh puasa. Puasa kan ibadat. Bila puasa tu,
kita rasa diri kita sentiasa dikawal oleh Allah. Sebab tu kita tak buat benda yang batalkan puasa walaupun kita seorang diri. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau rasa lalai, kita pergi cari benda yang boleh mengingatkan kita kembali kepada Allah. Antaranya apa? Selain daripada ibadat, kita pergi hadiri kuliah agama, ataupun kita pergi cari rakan yang baik, sahabat yang baik. Kemudian di antaranya juga buat benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Ziarah orang sakit, pergi ziarah kubur, kan? Ini benda-benda yang menyebabkan kita boleh takutkan kepada akhirat. Ataupun buka Quran, baca Quran, lalu ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat, maka insya-Allah kita akan rasa takut. Baik. Okey, tuan-tuan, itu je lebih kurang yang saya dapat jawab untuk malam ini. InsyaAllah ada soalan-soalan tu, ada sebahagiannya dah berulang, saya dah jawab sebelum ni. Ada yang insyaAllah nanti saya akan jawab kemudian kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat nak jawab. InsyaAllah terima kasih banyak pada penganjur, terima kasih banyak pada semua yang hadir, terima kasih banyak kepada Datin Alia, kepada Hajah Hili yang menganjurkan majlis pada malam ini, grup Tafakuh Fiddin. Moga Allah Ta'ala memberkati usaha kalian. Terima kasih pada semua yang hadir, sudi meluangkan masa bersama dengan saya berkuliah. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh.